Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidas Matrang. Berita utama, sebanyak RM690,000 telah diluluskan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak bagi menaik taraf 5 jalan pertanian di kawasan Sarike. Di mana Menteri Sumber Asli dan Pelestarian Alam Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, peruntukan bagi menaik taraf jalan pertanian tersebut akan dimulakan pada awal tahun hadapan dan dijangka siap dalam tempoh 8 bulan. Beliau yang juga ahli Parlimen Sarike dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok menjelaskan projek menaik taraf jalan tersebut akan dapat memudahkan serta meningkatkan pendapatan para petani di kawasan Sarike. Antara jalan yang telah diluluskan ialah Sungai Merudu, Sungai Pauh, Sungai Tapang Tabau, Sungai Kawan Merudu dan Jalan Baron. Penyerahan projek tersebut dilakukan oleh Jurutera Awam Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak James Uleh Salih kepada JNE Construction Senin Berhad pada Rabu di Pusat Khidmat Sarike yang turut dihadiri Kapitan Ling Dien Yong bagi mewakili Datuk Seri Huang Tiong Si. Seterusnya, sebanyak 17 penerima terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Kelab dan Persatuan menerima geran projek kecil luar bandar MRP daripada Adun Ngemah, Anyi Jana bagi fasa 4 tahun 2023. Penyerahan geran itu disemulakan oleh Anyi bertempat di Pusat Khidmat Adun Ngemah baru-baru ini. Menurut Anyi, penyaluran dana hanya akan dilakukan jika terdapat permohonan daripada pihak berkaitan. Hujannya surat permohonan untuk memohon dana MRP atau projek program transformasi luar bandar ATP boleh diperolehi di Pusat Khidmat Adun Ngemah. Katanya penyaluran dana MRP bagi tahun 2024 mengutamakan permohonan daripada JKKK, PIBG, Kelab dan Persatuan yang belum menerima dana pada tahun 2023. Dalam pada itu, Anyi turut menasihati para penerima geran agar menggunakannya secara berhemah dan merancang pelaksanaan aktiviti dengan lebih teratur agar ianya dimanfaatkan secara baik dan telus. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak RM6.7 bilion di bawah Perbadanan Kemajuan Negeri Sarawak PKNS untuk membantu para usahawan dan bakal usahawan. Adun Beting Maro Razaili Gapur berkata, bantuan dalam bentuk kewangan itu diberikan kepada usahawan tempatan tanpa dikenakan sebarang faedah. Menurutnya, inisiatif tersebut seiring dengan hasrat Kerajaan Sarawak untuk melahirkan usahawan tempatan yang berjaya dan akhirnya membantu memacu ekonomi negeri ini. Beliau berucap demikian semasa program Jum Register Business, Register Pusa 2023 bertempat di Dataran Temenggung Kadir Beladin, Pusa baru-baru ini. Berucap lanjut, beliau berkata program tersebut merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintrax Sarawak untuk mendaftarkan perniagaan usahawan yang tidak memiliki lesen perniagaan. Katanya dengan mendaftarkan perniagaan, usahawan berpeluang untuk menikmati bantuan dari pihak kerajaan maupun institusi keuangan dan meneroka prospek perniagaan lain. Razaili kemudiannya menyampaikan cek Agrobank peruntukan dana pembiayaan skim kredit mikro Sarawak setakat November 2023 berjumlah RM3,494,600, program usahawan teknikal dan vokasional berjumlah RM38,000, program graduan ke arah keusahawanan berjumlah RM147,000 dan Go Digital berjumlah RM10,000. Kepembangan di Sarike, daerah Sarike berpotensi besar dalam pembangunan serta mengeluarkan produk pertanian di wilayah tengah Sarawak dengan memanfaatkan dan menggunakan teknologi moden dalam sektor pertanian. Menurut Residen Bahagian Sarike Michael Roni Langgong, pertanian moden akan dapat meningkatkan pengeluaran hasil pertanian dengan memaksimumkan penggunaan bahan-bahan pertanian seperti baja dan juga dapat mengurangkan kos buruh. Jelasnya, inisiatif ini meletakkan Sarike sebagai medan ujian untuk idea-idea inovatif yang disesuaikan dengan keperluan khusus petani tempatan. Dia berkata demikian semasa merasmikan demonstrasi teknologi pertanian Sarike bertempat di Sarike Innovation Centre SIC pada Khamis. Demo teknologi pertanian ini diadakan bagi mendedahkan para petani di Sarike dengan teknologi terkini sektor pertanian dalam memastikan Sarike mampu menjadi bakul makanan khususnya di wilayah tengah Sarawak. Sehubungan itu, Michael Roni berkata, Sarike mempunyai sejarah menjadi pengeluar utama hasil pertanian dan dengan adanya teknologi moden ini akan dapat meningkatkan pengeluaran sektor pertanian bagi Sarawak.
Tambahnya, apa yang dilakukan ini adalah permulaan bagi memastikan wilayah tengah Sarawak ini menjadi pengeluar makanan yang juga termasuk dalam Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Manakala di Kapit, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup telah bekerjasama dengan Kitai Mart Sendirian Berhad Kapit bagi mengadakan jualan rahmah di Pasaraya Kitai Mart di Beletek pada Rabu. Jualan rahmah ini bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya di Kapit agar mereka dapat membeli barangan keperluan untuk seisi rumah mereka dengan harga yang lebih rendah. Antara barang-barang yang ditawarkan pada harga lebih rendah seperti daging ayam, daging lembu, tepung, sayur-sayuran, mi segera, serbuk pencuci pakaian, minyak masak, gula dan barang keperluan yang lain. Program ini diadakan selama 2 hari bermula dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Sekian isi malam sama saya Fidah Matram. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, kami dari Bilik Berita UKAS ingin mengingati orang ramai agar sentiasa berwaspada dan mengamalkan kawalan kesihatan kendiri terutamanya di kawasan sesak dan sempit bagi mengelakkan jangkitan wabak COVID-19. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.